Berapa slide ada ni? Okey. Bab kitab-kitab tafsir. Tak ada bab akhir ni nak tengok kitab-kitab tafsir. Ada 4 butir kitab dah. Muka surat 95. 95 dah. Sebagaimana dalam perbincangan yang lalu terdapat 2 bentuk kitab tafsir yang dihasilkan, iaitu tafsir bil ma'thur atau tafsir bil mangkul. Ada 2 jenis. So, dan tafsir bil ra'yi ataupun tafsir bil ma'kul. Ada 2 tu dah. Tafsir bil ma'thur ataupun tafsir bil ra'yi. Nama lain ma'thur ialah mangkul. Nama lain bagi ra'yi mangkul. Bab ini akan memilih hanya 2 kitab tafsir bagi tiap-tiap bentuk tersebut. Kita tengok dulu bab pertama. Muka surat 95 lah. Kitab tafsir bil ma'thur. 2 buah kitab tafsir yang dipilih ialah tafsir At-Tabari. Biar kita kenal kan. Kalau dia sebut kitab tafsir, kurangnya kita tahu. Tafsir At-Tabari. Nama pengarang dia Ibnu Jarir At-Tabari. Dan tafsir Ibnu Katsir pula Ismail Ibnu Amr Ibnu Katsir. Ya. Mula-mula Ibnu Jarir At-Tabari ni, ni dah kitab dia ni. Tafsir At-Tabari. Beliau ialah Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid Ibnu Khalid At-Tabari, berbangsa Tabaristan. Mana Tabaristan ni? Berapa tan-tan banyak sungguh sini. Lahir pada 224 Hijrah dan meninggal dunia di Baghdad pada 27 Syawal 310 Hijrah. Tafsir dia ni sampai kala ni pun hidup lagi. Ibnu Jarir fasih berbicara, memiliki perwatakan wara', zuhud, takwa serta dihormati oleh masyarakat. Beliau merupakan seorang ulama terkemuka dalam ilmu hadis dan mampu mentarjihkan hadis berserta riwayat-riwayat. Kehebatan ilmu beliau diperakukan oleh Khatib Al-Baghdadi yang mengatakan bahawa Ibnu Jarir adalah pusat peredaran segala ilmu seperti tafsir, fiqh, usul, bahasa Arab, balaghah, hadis dan sejarah. Selain itu, Ibnu Jarir juga alim dan mahir dalam ilmu qiraat dan telah menulis 18 jilid kitab yang khusus tentang qiraat, ilmu betul-betul bacaan. Selain daripada selaku ahli tafsir, beliau juga seorang sejarawan. Dia ahli sejarah juga. Ibnu Jarir mendapat pendidikan awal di wilayah kelahirannya, iaitu di Tabaristan. Ketika berusia 12 tahun, beliau mengembara untuk menyambung pelajaran ke Mesir, Syam, Iraq dan mengakhiri rehlah ilmunya di Baghdad hingga akhir hayatnya. Beliau telah mampu muncul sebagai ulama besar dalam ilmu dengan usia muda dan sebagai ahli tafsir yang terkenal, sehingga para ulama menggelarkan dirinya sebagai ensiklopedia ilmu. Sebuah buku ensiklopedia dia ni. Beberapa orang ulama seperti Ibnu Khalkan dan Abu Ishaq Shirazi mengatakan bahawa Ibnu Jarir telah sampai kepada darjah ulama mujtahid. Makna dia ni kalau nak buat mazhab boleh-boleh ni. Tafsir At-Tabari mempunyai 30 jilid dan merupakan salah satu kitab tafsir yang lengkap dalam sejarah pembukuan ilmu tafsir yang sampai kepada zaman kita. Siapa kelala ni kan berpandukan kepada tafsir At-Tabari. Tafsir tersebut mengandungi berbagai pendapat dan beliau telah membuat pentarjih. Pentarjih ni dia telah memilih mana dia telah menyemok. Mentarjih, menyemok yang mana yang sahih, mana yang betul, untuk mendapat maknanya pandangan yang gagah. Tarjih ni pandangan yang gagah, yang kuat, untuk mendapatkan pandangan yang paling kukuh serta membicarakan berkaitan dengan i'rab dan istimbat hukum. I'rab tu dari segi bahasa. Istimbat hukum ni nak keluarkan hukum hakam daripada ayat Al-Quran. Tumpuannya bukan hanya terhadap pentafsiran Al-Quran, malah membentangkan pendapat ulama hadis di samping mengkritik sanad-sanad serta juga merangkumi aspek bahasan, aspek bahasa, akidah dan fiqh. Kitab tafsir ini juga diberi nama Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran. Nama tafsir, nama lain dia. Ia menjadi rujukan utama serta termasyhur dalam kalangan umat Islam sebagai kitab tafsir yang paling tua yang sampai kepada kita hari ini secara lengkap. Ia juga dikira kitab tafsir yang paling sahih dalam kategori tafsir bil ma'thur. Kitab tafsir At-Tabari ini disusun dengan menyandarkan kepada pendapat sahabat, tabi'in dan tabi'in. Antara lain, kitab tafsir ini telah mentarjih
pelbagai pendapat sehingga para ulama mengatakan bahawa tiada kitab tafsir bil maksud lain yang dapat menandingi tafsir Ibnu Jari ini. Jadi walaupun ada kitab tafsir, sebab tu popular dia. Jadi hari ni kita tahu manakah kitab tafsir yang kitab tafsir bil maksur. Bil maksur mana banyak bersandar kepada asar, hadis, pendapat sahabat. Ialah tafsir At-Tabari. Huruf ta tu Tabari, ya. Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tahdzib mengatakan kitab tafsir At-Tabari merupakan sebuah kitab yang belum ada seorang pun yang menyusun kitab tafsir setanding dengannya. Pandangan serupa turut dikemukakan oleh As-Suyuti dan Ibnu Khuzaimah. Ibnu Katsir banyak menulis pendapat. Menukir tu K dengan L tokah. Pendapat dan hujah daripada tafsir Ibnu Jarir. Ibnu Katsir pun ambil daripada Ibnu Jarir juga. Kitab tafsir ini telah diulas dengan teliti serta melalui perbahasan yang mendalam dengan hujah yang kukuh serta jauh daripada unsur bid'ah. Metodologi penulisan tafsir Ibnu Jari ini bolehlah disenaraikan seperti berikut. Nombor 1, dalam mentafsirkan sesuatu ayat Al-Quran, Ibnu Jari terlebih dahulu mengemukakan pendapat para sahabat dan tabi'in dengan meriwayatkan dengan sanad yang lengkap. Beliau mengemukakan beberapa riwayat yang berkaitan dengan ayat berkenaan, kemudian membuat perbandingan antara riwayat-riwayat tersebut sebagai tarjih. Tarjih, ingatlah, tarjih ini maknanya cari pandangan yang kukuh. Ibnu Jari turut membuat kritikan dari segi sanad dalam periwayatan, kemudian beliau membuat pentakdilan terhadap perawi. Dia terokor dari bidang hadis juga. Bila ada sanad tu dia pergi pada ilmu al-jahr wa ta'dil juga. Credibility seseorang perawi itu. Itu kemahiran dia. Beliau menolak segala riwayat yang tidak diyakini kesahihannya. Jadi sebab itulah ulama-ulama hadis suka merujuk kepada kitab tafsir ini. Sebab dia dari segi angle hadis itu sendiri dia sebagai satu kitab tafsir yang muktabar. Kitab tafsir ini juga mengambil beberapa aspek qiraat dengan mengemukakan beberapa qiraat terhadap sesuatu ayat yang ditafsirkan. Bentuk bacaan lah. Ibnu Jari juga menerangkan aspek i'rab serta mengisbatkan. I'rab ni tata bahasa lah. Mengisbat. Menistimbat sebenarnya saya tukar apa ni hilah huruf N sebuti istimbatkan, istinbat sebahagian hukum serta membuat penelitian terhadap pendapat dan mazhab ilmu nahwu yang digunakan secara umum dan meluas. Jadi istimbat hukum maknanya nak menerbitkan sesuatu hukum daripada ayat-ayat dalam Al-Quran. Namun dalam mentafsir kitab ini, sesetengah ulama berpendapat Ibnu Jari juga tidak terlepas daripada memasukkan hadis yang tidak sahih. Itulah dalam kitab hadis sendiri pun ada terambil hak tidak sahih. Apatah dia ni? Ada juga yang dia kata hadis sahih tapi tidak sahih. Walaupun begitu, sanad yang sempurna yang dikemukakan oleh Ibnu Jari juga boleh menjadi rujukan kepada para pengkaji selepasnya, dan beliau sendiri telah membuat pengakuan tentang terdapatnya beberapa kelemahan dalam kitab tafsirnya ini. Ibnu Jari telah menghabiskan seluruh usianya untuk mengkaji, menuntut dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada segenap lapisan masyarakat. Antara karya-karya lain beliau ialah Tarikhul Umam wal Muluk wal Akhbaruhum. Kemudian Kitabul Khaliq, Kitabut Taharah, Kitabut Tarikhul Rijal, Tahdzibul Athar, At-Taysir fil Usul, Ikhtilaful Fuqaha dan Al-Jami' fil Qira'ah. Itu nombor 1. Kemudian tafsir yang kedua pula, mutaakhir ni sikit, Ibnu Katsir. Ni kedian ni. Waktu dia awal pada abad yang keempat lagi. Tapi Ibnu Katsir ni dia ni kedian lagi pasal apa? Dia ni anak murid kepada Ibnu Taimiyah. Ini masalahnya, Ibnu Taimiyah fobia benar dengan ini Ibnu Taimiyah. Ramai orang allergic dengan Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Katsir anak murid dia. Ni tafsir Ibnu Katsir. Nama penuhnya ialah Imaduddin Abul Fida Ismail Amr Ibnu Katsir. Beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 70 Hijrah dah. Tengok. Dan meninggal dunia pada bulan Syawal 774 Hijrah. Dan abad ke-8 dah dia.
Selepas kematian bapaknya ketika berusia 7 tahun, Ibnu Katsir telah dibawa oleh ibunya menetap di kota Damsyik dan menuntut ilmu. 7 tahun lagi ngaji dah. Dengan tekun sehingga dirinya muncul sebagai ilmuwan yang disanjungi oleh segenap lapisan masyarakat. Ibnu Katsir merupakan seorang ahli fiqh yang alim, ahli hadis yang pintar dan mahir serta sejarawan dan mufassir yang terkenal, ahli tafsir yang terkenal. Ibnu Hajar mengagungkan kata-kata berikut. Tengok. Mengungkapkan kata-kata berikut. Ibnu Hajar kata Ibnu Katsir merupakan seorang ahli hadis yang alim dan yang faqih. Karangan beliau telah tersebar luas di merata negeri dan dimanfaatkan oleh banyak golongan semasa hayat dan selepas kematiannya. Beliau juga seorang pakar dalam ilmu al-ma'ani, ilmu alaq ni, nahwu, hadis, bahasa Arab, ahli fiqh serta sejarawan, dia ahli sejarah. Ibnu Katsir merupakan seorang yang sangat teliti dalam meriwayatkan tafsir, lebih-lebih lagi ayat-ayat yang mengenai hukum. Menurut Ibnu Hajar, Ibnu Katsir mendalami ilmu hadis dari segi matan, sanad, rijal serta isi kandungan hadis. Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Mu'jamul Mukhtas meriwayatkan Ibnu Katsir seorang ahli fiqh, muhaddis, muhaqqiq dan mufassir. Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu kitab tafsir bil ma'sur yang menduduki tempat kedua selepas tafsir At-Tabari. Jadi segi kita kata mana kitab tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur tu bagi dua kan? Tafsir bil ma'sur selagi tafsir bil ra'yi. Ma'sur ni makna bersandar kepada hadis, pendapat sahabat dan tabi'in kan? Ada pun tafsir bil ra'yi itu banyak menggunakan hujah akal. Ada dua kita akan bincang sini. Jadi kalau hak nombor satu sekali dalam tafsir bil ma'sur duduk di Tabari. Ibnu Katsir duduk nombor dua. Ia adalah kitab tafsir yang masyhur dan menjadi rujukan ulama tafsir dan masyarakat Islam seluruh dunia. Kitab tafsir Ibnu Katsir ini lebih dikenali dengan nama Tafsirul Quranul Azim yang diterbitkan dalam 4 jilid bersaiz besar. Ibnu Katsir memberi tumpuan utama dalam tafsirnya ini mengenai apa yang diriwayatkan daripada ahli tafsir dari kalangan ulama salaf, serta beliau menjelaskan makna-makna ayat dan hukum-hukumnya, serta cuba menjauhi daripada perbahasan tentang i'rab dan pecahan ilmu-ilmu balaghah yang dikira tiada kaitan dengan tafsir atau memahami Al-Quran. Dia sebut sepitah lalu saja, sebabnya maqasid ataupun tujuan orang baca kitab tafsir itu tidak nak pergi jauh sangat. Bukan macam Tafsirul Kabir tu, Ar-Razi tu, siapa dia buat tu, dia melerik pada hilang tu. Dia sebenarnya bukan situ kita nak bicaranya. Bila dia sebut i'rab, dia riwayat sikit ada segi nahwu. Ni bila dia bicara lama segi nahwu saja, main 2 3 4 muka surat kan, orang pun jadi hilang fokus dah. Tapi dia cara dia ni, Ibnu Katsir ni, dia cara dia memahami kehendak orang yang membaca itu. Dalam mentafsir ayat, Ibnu Katsir juga terlebih dahulu mengaitkan sesuatu ayat dengan ayat-ayat yang lain yang dikenali dengan tafsirul Quran bil Quran. Mentafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran lain. Okey, nampak tak? Selepas itu barulah beliau mengaitkan dengan hadis, baru dia cari hadis dan menyatakan keterangannya. Kemudian beliau mengaitkan dengan pendapat sahabat, tabi'in dan ulama salaf. Sebab tu dia panggil tafsir bil ma'sur. Ibnu Katsir juga sentiasa berbincang dan berhujah dengan gurunya dalam perkara yang mengelirukan demi mencari pendapat serta keputusan yang tepat. Beliau begitu berhati-hati tentang perkara Israiliyat. Masuk dari mana unsur-unsur Israiliyat mari? Dia mari daripada orang Yahudi. Dia mari daripada kitab Taurat dia. Okay. Sebagaimana beliau menyebut, kami tidak sekali-kali akan memasukkan sebarang cerita Israiliyat di dalam kitab kami, melainkan apa yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Ada hadis Nabi saya tak ingat ada hadis tu, dia kata la yukadzibu, apa dia sebut tu, kita jangan membohongi orang Yahudi dan jangan menerima dia. Yang maknanya ada benda boleh pakai sebab dia pun bersandar kepada kitab samawi juga. Kita Taurat kan? Cuma kita bimbang tu sebab kitab Taurat tu sudah berlaku penyelewengan. Itu sebabnya berhati-hati dengan Israiliyat. Bukannya tolak semua sekali. Pendekatan inilah yang digunakan oleh Ibnu Katsir dalam penulisan kitab tafsirnya. Walaupun
kisah Israiliyat dimasukkan di dalam kitab tafsirnya ini, beliau tidak hanya membiarkan ia berlalu begitu sahaja, malah dibincang dan diperincikan yang membuka ruang kepada pandangan dan kajian. Benar. Jadi dia kata, dia tidak kata kita kena pegang kepada kisah ini, tapi dia berhati-hati juga. As-Suyuti dan Az-Zarqani menyatakan belum ada kitab tafsir yang menggunakan pendekatan tersebut sebelumnya, serta ia membuka pemikiran manusia untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang palsu dan membezakan kebenaran dan kepalsuan. Metodologi penulisannya bermula dengan mentafsirkan ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Metodologi serupa dengan At-Tabari tadi. Seandainya tidak diperolehi, maka ditafsirkan dengan hadis-hadis yang sahih, asar-asar yang disandarkan kepada perawi yang sah dan thiqah dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Beliau turut membuat perbincangan aspek al-jahr wa ta'dil. Ini kita belajar dah tu. Kredibiliti seseorang perawi itu dari segi cacat dan wibawa dia, mengikut kesesuaian sesuatu ayat yang dibincangkan. Untuk itu beliau membuat tarjih terhadap sesuatu pendapat. Dengar perkataan tarjih ni, biar kita tahu apa tarjih ni. Cari pendapat yang kuat. Dia ada dua kan. Pendapat kuat dia panggil rajih, pendapat yang lemah dia panggil marjuh. Isi fa'il dengan isi maf'ul kalau siapa dia mengajar ni. Rajih, saya tulis rajih, marjuh, daripada perkataan apa ni, rajahan. Rajih, okey, marjuh, okey, yang menguat, yang dikuat. Lemah lah, pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah. Okay. Jadi Ibnu Katsir juga mengambil berat tentang ayat-ayat yang mempunyai beberapa makna dan memilih makna-makna yang rajih. Rajih itu kuat atau kukuh mengikut kesesuaian ayat yang ditafsirkan. Beliau juga memberi peringatan terhadap ungkapan berbagai pendapat ulama berkaitan hukum fiqh serta mengemukakan hujah-hujah mengikut fahaman mazhab mereka. Menurut Az-Zahabi, setelah beliau mengkaji dan meneliti serta membaca tafsir tersebut, antaranya menyatakan dari segi bahasannya serta tafsiran sesuatu ayat melalui penyampaiannya mudah dan ringkas, dinyatakan hubungan ayat dengan ayat sebelum atau selepasnya hingga jelas maksudnya. Mana dia ni, ayat ni dia cuba kait dengan ayat yang terdahulu. Sebab itulah kitab tafsir hak krian ni banyak kerujuk kepada kitab tafsir juga. Misalnya kalau kita tengok tafsir hak Rumi hak 30 juz, hak tafsir dia Ibrul Asi, nama tak? Hak Rumi tu ada tu. Semua dia ambil daripada tafsir lain. Tafsir-tafsir inilah. Okay. Ibnu Katsir telah banyak memberi sumbangan yang besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia penulisan. Antara karya beliau yang lain ialah Kitabul Kawakib Ad-Darari, Al-Bidayah wal Nihayah, At-Takmin fi Ma'rifati As-Siqah wal Du'afa wal Majahil, At-Tahzi wal Mizan, Al-Huda was Sunan fi Ahadits al-Masajid was Sunan. Tengok macam-macam, ada kitab syiar sejarah, ada kitab hadis dia buat. Maknanya dia ni bukan pakar dalam tafsir saja. Habislah 2 butir kitab tu dah. Kita pergi pula 2 butir kitab lagi biar dia sudah hari dah. Kitab Tafsir bil Ra'yi. Ra'yi ni idea dah. Hak tadi Tafsir bil Ma'thur. Maksud tu asar. Asar tu termasuk hadis dan pendapat-pendapat sahabat, tabi'in. Faham tak? Hak ni dia guna, bukan kata dia guna cara bebas dah. Tadi maknanya dia banyak menggunakan hujah ilmu lain. Dia panggil ilmu, ginilah, semua ilmu tu dia panggil ilmu ra'yi belaka. Ngaji, kita gaji fizik, matematik, kan, astronomi, apa lagi tu, geografi, semua tu ilmu juga, tapi ilmu ra'yi ya kita boleh melalui dengan kajian. Jadi tafsir ni dia banyak masuk ilmu ni. Dia tengok baca ayat, dia cari apa tak? Kita tengok ni dua kitab ni, 2 buah kitab tafsir bil-Ra'yi yang dipilih ialah Mafatihul Ghaib oleh Fakhruddin Ar-Razi dan Tafsir Al-Kashaf oleh Mahmud Ibn Umar Al-Zamakhsyari. Ni Mu'tazilah ya. Ambil dulu Fakhruddin Ar-Razi. Dia ni ulama kalam juga ni. Fakhruddin Ar-Razi ni ulama kalam. Nama lagi ulama kalam, ulama yang suka main dia hujah. Okey.
falsafah. Dia ahli falsafah ni Fakhruddin. Fakhruddin Ar-Razi dilahirkan pada tahun 543 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 900 Hijrah. Beliau lebih dikenali sebagai Ibnu Khatib dan bermazhab Syafi'i. Beliau seorang yang faqih, mempelajari berbagai ilmu diniyah dan aqliyah sehingga menjadi sangat pakar dalam ilmu mantik. Dia orang ahli falsafah ni. Falsafah dan terkenal dalam ilmu kalam. Siapa dia ngaji tauhid ilmu kalam sifat 20 tu akan jumpalah penulisan Fakhruddin Ar-Razi. Dan dalam sejarah ni mungkin dalam subjek semester depan ni kita akan tengok Fakhruddin Ar-Razi ni akhirnya dia kembali kepada manhaj salaf, walaupun dia tu seorang ulama ilmu kalam. Dia kembali, nampak tak? Dia buat satu kitab dia taksir dah ilmu kalam tu. Dia nak berakidah mengikut ahlul hadis supaya Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab tafsir Ar-Razi ini mengandungi 8 jilid yang merupakan salah satu kitab tafsir yang terbesar. Tak ada kitab yang besar pada dia. Nama kitab ini ialah Mafatihul Ghaib atau dikenali dengan Tafsirul Kabir, tafsir besar. Majoriti perbincangan adalah perbahasan tentang ilmu akli. Jadi dia bila dia bahas satu ayat, ilmu fizik, ilmu matematik, ilmu kimia, dia masuk belakang. Geografi apa semua, mencampur adukkan di antara perbahasan tafsir dengan ilmu kedoktoran, falsafah serta mantik. Para pengkritik telah membuat ulasan di mana pendapat ia dipertahankan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya tentang persoalan ilmu akli, ilmu kalam dan fizik, hingga menyebabkan ia keluar daripada bidang dan konsep sebuah kitab tafsir. Lari tajuk dia ni. Itulah saya sebut apa dia bagi ni. Ulama kata kullu syai' fihi illa tafsir. Semua benda ada dalam kitab tafsir dia kecuali tafsir. Jadi balik kitab tafsir tapi tidak tafsir. Sebab lari tajuk. Sebab tu kita nak kecek ke orang-orang ni, kalau banyak dah ke dia jadi lari tajuk, buat-buat lari tajuk. Jumlah muqtaridah banyak dah. Kitab tafsir Al-Kabir ini mengandungi hampir kesemua ilmu dan dianggap sebagai sebuah ensiklopedia. Dalam membincangkan ayat hukum, beliau membentangkan pendapat-pendapat mazhab ulama fiqh serta mengistibat hukum yang terdapat di dalam sesuatu ayat. Menurut pendapat Az-Zahabi, Fakhruddin Ar-Razi hanya sempat menyiap kitab tafsir Al-Kabir hanya hingga surah Al-Anbiya, manakala ia selebihnya disempurnakan oleh Syihabuddin Ahmad Khalil Al-Kaubi. Oh, dia tak boleh sudah buat ni. Antara metodologi penulisan kitab tafsir Al-Kabir ini ialah menerangkan munasabah atau hubungan antara ayat dengan ayat yang berikutnya dan antara surah dengan surah berikutnya. Penerangan dan ulasan terhadap sesuatu ayat amat jelas dan mudah difahami, kemudian diterangkan tentang hikmat-hikmat penurunan sesuatu ayat dan disusuli dengan penjelasan pelbagai disiplin ilmu serta pendapat ahli falsafah dan ahli kalam. Banyak ilmu kalam dalam kitab dia ni. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya ini bertindak menolak pendapat ahli falsafah dan pendapat Mu'tazilah. Jadi kalau orang nak tengok nak ngaji ilmu kalam, boleh tengok tafsir dia. Detail dia cerita. Beliau turut membincangkan pendapat ahli-ahli fuqaha yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Kemudian beliau mentarjihkan di antara pendapat-pendapat tersebut dengan mengambil pandangan mazhab Syafi'i yang menjadi pegangan beliau dalam perkara ibadat dan muamalah. Sebab dia ni mazhab Syafi'i. Dia cuba juga serasikan semua pendapat tu, nak pilih pendapat mazhab Syafi'i ni pendapat yang kuat. Fakhruddin Ar-Razi telah banyak menghasilkan penulisan, antaranya selain daripada Tafsirul Kabir ialah Tafsir Asrar Tanzil wal Anwar Ta'wil, kemudian Ahkamul Ahkam, Al-Muhassal fi Usul Al-Fiqh, Al-Burhan fi Qira'at Al-Quran, Ibtalul Qiyas, Syarhul Qanun li Ibn Sina, Ta'jiz Al-Falasifah, Risalatul Jauhar, Risalatul Huduth dan kitab Milal wan Nihal. Banyak tulisan dia ni. Akhir sekali Az-Zamakhsyari. Ini ulama Mu'tazilah. Beliau ialah Abul Qasim Muhammad ibn Umar Al-Khawarizmi Al-Zamakhsyari nama dia. Dilahirkan di Turkistan. Ada pula Turkistan pula. Pada 27 Rajab. Patutlah kali kita pergi melawak pun kena pergi negara-negara ni. Ulama-ulama besar duk pak dia ni. Jenis tam belaka. Ya, Indonesia, Malaysia tidak ramai lah mana tu tak.
di Turkistan dan meninggal dunia pada 2538 Hijrah. Sudah. Kepintaran dan kegigihan menuntut ilmu menyebabkan beliau berjaya mencapai darjat ulama yang besar ketika usia masih muda. Pendidikan awalnya ialah di daerah negerinya sendiri, kemudian melanjut pelajaran ke Bukhara, kemudian ke Makkah dan menetap di sana untuk masa yang lama. Seterusnya melanjutkan pelajaran dengan para ulama terkenal di Bukhara, Baghdad, Makkah dan Khurasan. Az-Zamakhsyari merupakan seorang ulama yang mahir dalam ilmu nahwu, bahasa Arab, sastra dan tafsir. Namun beliau seorang yang berpegang kepada akidah Mu'tazilah dan mazhab Hanafi. Oh, ni saya ni. Istilah Mu'tazilah ni mana tergelincir. Kau ada ulama kata Mu'tazilah ni tidak terkeluar daripada Islam? Ada ye? Ada pendapat ulama. Tapi kalau kita ngaji Mu'tazilah ni keluar dah pendapat Mu'tazilah. Tapi dia setahun ni boleh jadi Mu'tazilah dia. Tafsir Al-Kashaf merupakan sebuah kitab tafsir bil-ra'yi yang terkenal. Tafsir ini disusun dengan mendokong pahaman Mu'tazilah. Kali maknanya kita baca tu penuh lah. Kalilah Mu'tazilah tu memanglah ulama kita sepakat dia kata Mu'tazilah tu keluar daripada Islam. Tapi kalau kita baca tafsir dia tu pengaruh lah ni. Pandangan dia pandangan Mu'tazilah. Serta panduan yang baik kepada para pengkaji dalam bidang bahasa dan balaghah. Kalau nak ambil bidang lain boleh. Kalau dia bincang masalah akidah, dia heret ke dia lalu. Kitab Tafsir Al-Kashaf disiapkan oleh beliau dalam tempoh 30 tahun. Antara keistimewaan Tafsir Al-Kashaf ialah dari segi keindahan susunan bahasa, tata bahasa yang teratur dan kemas, dan diakui oleh para ulama seperti Ibn Khaldun. Dia hebat sebab dia orang sastra ni. Orang dia memang mahir dalam bahasa dia ni. Az-Zamakhsyari merupakan pelopor kepada pentafsiran Al-Quran dari sudut keindahan sastra dan pentafsiran secara ijaz, sastra tinggi. Jadi orang lain pun terpengaruh dengan dia. Kitab-kitab tafsir kemudian pun cuba tu irama dia, cuba persembahkan dari susun gaya bahasa yang indah. Metodologi penulisan tafsir Al-Kashaf ialah memberi perhatian kepada aspek ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Ini ilmu halak ni, serta ilmu yang berkaitan dengan tata bahasa Arab. Dalam mengulas serta menerangkan sesuatu ayat, Az-Zamakhsyari sentiasa mengukuhkan hujah dan pandangan untuk menyokong pahaman Mu'tazilah yang dipegangnya. Jadi kita tahu gini, kalau ada terjemah pun tak usah baca lah ni dah. Kita ngaji juga ni kerana dia buat panduan ke apa? Ada lah. Tak tahu dah sikap yakin kita setara mana. Tapi memanglah pandangan dia pandangan Mu'tazilah. Tapi apa dia takut nak ambil di segi dia orang nak ngaji segi lain lah. Segi tata bahasa, sirah, kau banyak dah lah tu. Ilmu lah yang memang banyak dah tu. Tapi kalau dia bincang masalah sifat Tuhan, masalah akidah, terpengaruh tu lah. Justru ayat-ayat Al-Quran ditakwilkan supaya selari dengan akidah tersebut, serta membuat bantahan terhadap pahaman yang bertentangan dengan Mu'tazilah. Saya sebut dah contoh baru ni kan. Okay. Tuhan bercakap dengan Musa tu, dia tak terima situ. Dia ubah baris lah tu ni. Wa kallamallahu Musa taklima. Dia ubah baris wa kallamallaha Musa taklima. Musa bercakap kepada Tuhan, bukan Tuhan bercakap kepada Nabi Musa. Pasal Mu'tazilah tak terima benda ni. Dia tak terima Tuhan berkata-kata, tak terima. Tuhan tidak ada sifat berkata-kata, tetapi zat dia sendiri itu yang berkata-kata. Dia situ je. Tapi kalau kita dengar hal tu pun berasa pening dah. Apa beza zat dengan af'al dia tu dah. Okey, zat dengan sifat dia. Dalam membahaskan persoalan yang berkaitan dengan bahasa Arab pula, beliau banyak berhujah berlandaskan pendapatnya sendiri sahaja tanpa memetik daripada sumber yang lain. Begitupun walaupun begitu, tafsir Al-Kashaf ini menyingkap kepakaran Az-Zamakhsyari dalam bidang ilmu Arab, ilmu bahasa Arab, serta ilmu yang berkaitan dengan balaghah dan seumpama. Itulah bakalinya kalau ada jual mana-mana tu, macam sedawi kita sebut tadi kan, orang nak ambil pendapat lain dia ni, ilmu balaghah apa semua. Selain daripada kitab tafsir Al-Kashaf, karya-karya lain yang dihasilkan oleh beliau ialah seperti Al-Fa'iq fi tafsir hadis, Al-Manhaj fi usul, Al-Mufassal fi nahwu, ni kitab nahwu ni, Asasul Balaghah fil Lughah. Ni sebabnya dia mahir dari ilmu Allah ni, balaghah ni. Dan Ru'usul Masail Al-Fiqhiyah, ibu segala masalah fiqhiyah. Dia memang orang yang memang halim sungguh dia ni. Tapi sayangnya
tergelincir dalam pahaman Mu'tazilah.